Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 dan tajuk bagi projek 2 kami pada kali ini adalah eksponen. Ahli-ahli bagi kumpulan 2 adalah saya Muhammad Najmi Anaki, Muhammad Narikmal dan juga Muhammad Alif Fahmi. Baiklah untuk sejarah eksponen. Sejarah eksponen bermula beberapa abad sebelumnya dan Euclid telah diberikan kredit dengan penggunaan eksponen yang pertama. Dan Euclid telah menggunakan istilah bagi kuasa untuk mewakili beberapa kali sebuah nombor itu untuk didarabkan dengan nilainya sendiri beberapa kali. Ahli matematik Greek purba menggunakan kuasa dan ramai lagi ahli matematik menambahkannya ke dalam penggunaan eksponen setelah mengetahui tentang kegunaannya. Archimedes mencetuskan idea yang sama mengenai kuasa dan kemudiannya ahli matematik pada zaman keemasan Islam memperkenalkan kuasa 2 dan juga kuasa 3 di dalam jalan kerja algebra. Pada abad ke-14, Nicole menggunakan nombor untuk menunjukkan kuasa tetapi beliau tidak menggunakan nombor yang dinaikkan. Beliau merupakan orang yang pertama untuk menggunakan kuasa nisbah dan kuasa bukan nisbah untuk mendalami ilmu muzik. Kajian beliau terhadap kuasa bukan nisbah telah menemukan overtones dan juga partial tones dan beliau juga telah menyimpulkan bahawa tone berbeza mempunyai frekuensi getaran yang berbeza. Pada abad ke-15, Niels Dyrkheim merupakan orang yang pertama yang mewakili kuasa sebagai nombor yang dinaikkan. Beliau juga merupakan orang yang pertama menggunakan nombor negatif sebagai kuasa. Seterusnya, pada abad yang ke-16 iaitu pada tahun 1543 merupakan tahun yang di mana bermulanya era revolusi saintifik. Michael mula memperkenalkan istilah eksponen. Hasil kerja beliau terhadap eksponen cuma merangkumi nombor asas 2. Beliau juga menggunakan eksponen negatif. Selanjutnya, beliau menemukan urutan geometri seperti yang ditunjukkan di bawah. Robert terkenal dengan mencipta simbol sama dengan ataupun yang lebih dikenali sebagai equal yang kita gunakan sehingga hari ini. Beliau menggunakan istilah kuasa 2, square dan juga kuasa 3, cube yang kita gunakan sehingga kini dan kemudiannya mencipta istilah bagi kuasa yang lebih tinggi seperti Zen Zizen Zizen Zikas iaitu kuasa 8. John Napier dan Henry Briggs berkolaborasi untuk mewakilkan kesemua nombor sebagai asas dan juga eksponen. Contohnya, nombor 100 boleh ditulis sebagai log 2 kerana 10 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 100 ataupun log bagi 1074 bersamaan dengan 3.0311 kerana 1704 bersamaan dengan 10 kuasa 3.0311. Pierre Harrigon sebelum mengetahui notasi eksponen, beliau menulis istilah A2, A3 untuk menyatakan bahawa pemboleh ubah A dinaikkan ke kuasa yang kedua dan ketiga. René Descartes atau dikenali sebagai bapa falsafah barat moden mempopularkan penggunaan superscript untuk menunjukkan yang eksponen yang kita ketahui kini adalah dinaikkan. Dan akhirnya, Isaac Newton, seorang saintis yang sangat berpengaruh sepanjang masa, pertama kalinya menggunakan eksponen nisbah pada tahun 1676. Eksponen ini seiring dengan koordinat geometri membantu dalam menyelesaikan persamaan Diophantine. Beliau juga mula menggunakan eksponen negatif pada 1676. Matematik dalam eksponen. Nombor eksponen adalah salah satu nombor terpenting dalam matematik. Beberapa digit pertama adalah 2.718, 2818, 28459 dan banyak lagi. Antara fakta eksponen adalah nombor tidak rasional. Ianya tidak boleh ditulis sebagai pecahan sederhana. Eksponen juga adalah asas logaritma semula jadi yang dicipta oleh John Napier dan ini mendapatkan eksponen terdapat di banyak kawasan penarik. Jadi, kita perlu pelajari eksponen tersebut. Jadi, ada beberapa cara untuk mengira eksponen. Contohnya, nilai persamaan 1 tambah 1 per n di dalam kurungan kuasa n yang menghampiri eksponen kerana nilai n yang semakin besar. Jadi, kita tengok di sini seperti di dalam tabel, seperti di dalam jadual, apabila n sama dengan 1, jadi kita masukkan nilainya akan sama dengan 2. Bila masukkan 2, nilai dia 2.25. Bila masukkan 5, nilai dia akan jadi 2.48832. Apabila kita masukkan 10, dia akan jadi 2.59374. Kita masukkan nilai n 100, 2.70481. Kita masukkan n dalam nilai n 1000, dapat 2.71692.
Manakala kita masukkan 10,000 pula, kita dapat 2.718,815. Dan kalau kita masukkan 100,000, kita akan dapat 2.718,227 yang menghampiri dengan nilai eksponen seperti yang kita telah nyatakan di atas. Selain itu, nilai eksponen juga boleh dikira dengan 1/1 faktorial, tambah 1/2 faktorial, tambah 1/3 faktorial, tambah 1/4 faktorial, tambah 1/5 faktorial, tambah 1/6 faktorial, tambah 1/7 faktorial, tambah juga yang lain-lain. Pertumbuhan eksponen. Jadi kita boleh dilihat di sini, eksponen digunakan dalam fungsi eksponensial semula jadi. Seperti graf f(x) sama dengan ex, ianya mempunyai sifat yang indah, iaitu lerengnya adalah nilainya. Baiklah, pada tahap mana pun cerun ex sama dengan nilai eksponen e kuasa x. Baik, kita boleh lihat seperti dalam graf ini, apabila x sama dengan kosong, nilai e eksponen kuasa x sama dengan 1 dan kecerunannya juga sama dengan 1. Apabila x sama dengan 1, nilai eksponen kuasa x sama dengan e dan kecerunannya juga sama dengan e. Dan juga kalau kita masukkan kepada mana-mana nilai, ini adalah benar untuk semua eksponen kuasa x dan menjadikan perkara di kalkulus, di mana kita perlu tahu cerun jauh lebih mudah untuk kita cari. Baiklah, luas eksponen. Luas eksponen pula, luas kawasan hingga nilai x juga akan sama dengan eksponen kuasa x. Iaitu kita boleh lihat kat sini, y sama dengan ex, bahagianan lorik itu sama dengan e kuasa x. Okey, seterusnya adalah kegunaan eksponen pada masa kini. Eksponen digunakan dalam pelbagai cara. Ia digunakan untuk membincangkan perkara yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya adalah komputer. Eksponen digunakan untuk menerangkan mengenai memori komputer. Sebagai contoh, 1 GB daripada RAM bermaksud 1/10 kuasa 9 byte. Notasi saintifik. Saintis menggunakan eksponen untuk mengira ukuran kekuatan gempa. Contohnya 2 kuasa 5 bermaksud 2/2 sebanyak 5 kali. Selain itu, ia juga digunakan untuk mengira jarak yang besar. Sebagai contoh, jarak antara bulan dan bumi adalah 3/10 kuasa 5 km. Engineer. Kebanyakan profesyen dari bidang kejuruteraan menggunakan fungsi eksponen dan polinomial dalam pengiraan. Sebagai contoh, pengiraan kekuatan bahan yang digunakan serta membuat pengiraan untuk membina jambatan. Yang keempat pula adalah perubatan. Doktor menggunakan eksponen untuk mengetahui tempoh penyakit untuk merebak dan juga percambahan antigen untuk menyerang tubuh badan. Seterusnya, skala pH. Eksponen digunakan untuk menguji keasidan dan kealkalian suatu bahan. Dan terakhir sekali adalah pertumbuhan bakteria. Kebiasaan pengkaji akan menggunakan fungsi eksponen untuk memodelkan penggunaan eksponen dalam beberapa situasi kehidupan nyata. Contohnya seperti kadar pertumbuhan bakteria daripada penyebaran selesema di sekolah. Contohnya bilangan bakteria dalam 1 kali bersin adalah antara 1/10^4 dan 1/10^5. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.